Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda tanya saya, apakah casing favourite saya untuk tahun 2022 ni? Jawapan dia ialah Lianli O11 Air Mini yang saya review sebelum ni. Saya memang suka dengan konsep yang Lianli bawa dekat dia punya O11 series macam tahun lepas Lianli O11 Dynamic Mini, tapi tahun ni mereka improve sikit, mereka buat Lianli O11 Air Mini yang mana bahagian hadapan dia tu mesh, udara boleh masuk dengan baik, and dalaman dia tu, clearance dia tu lagi lebar, lagi luas. Cuma masalah dengan produk-produk Lianli ni, harga dia lah. Macam Lianli O11 Air Mini tu, harga dia RM459 Malaysia. Daripada rakyat Marhain beli satu casing bangsawan macam tu, why not anda cari satu casing yang harga dia RM200 Malaysia, kemudian extra 259 tu maybe anda boleh beli SSD 512GB ataupun maybe anda boleh tambah extra RAM 8GB kan, itu lagi berbaloi. Tapi bagaimana kalau saya bagi tahu kepada anda yang ada satu casing terbaru dari Techwear, iaitu Techwear VXM ni adalah kopi ori kepada Lianli O11 Air Mini. Nanti saya cerita dengan lebih detail, okey? Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okay guys, basically Techwear offer kepada kita 4 variasi casing Techwear VXM ni. First kali dia pecahkan kepada dua, sama ada warna putih ataupun warna hitam. Kemudian dia pecahkan kepada dua lagi, dia punya hadapan tu sama ada mesh ataupun tempered glass. Yang paling murah warna hitam dengan mesh, dan yang paling mahal warna putih dengan tempered glass. Actually, kalau anda beli yang tempered glass sekalipun, airflow casing ni still okay. Cuma anda kena pastikan ada kipas yang sedut udara luar masuk and ada kipas untuk tolak udara keluar. Kalau anda beli yang mesh, anda bolehlah tak risau sangat udara masuk tu, just cari satu kipas untuk tolak udara keluar. Actually sebelum ni Techwear ada keluarkan casing yang konsep lebih kurang sama, atau saya panggil konsep aquarium. Macam ni kita boleh nampak komponen-komponen PC yang kita guna dekat dalam dia tu, yang mereka panggil sebagai Techwear VXR. Beza antara Techwear VXR dengan VXM yang kita review ni, VXR ni saiz dia lebih besar. Dia untuk motherboard bersaiz ATX, M-ATX dan juga ITX. Dia punya saiz tu tinggi, kurus macam Fazli Halim. Manakala untuk VXM ni, dia untuk motherboard yang bersaiz M-ATX dan juga ITX sahaja. Dia pendek, lebar, gemuk macam saya lah. Cuma kalau kita masukkan motherboard bersaiz M-ATX dan kita tambah lagi radiator 240 dekat atas macam yang saya buat ni, anda boleh nampak casing ni dah sendat, nampak full gila. Casing ni jenis dual chamber, dia dah pisahkan motherboard, processor, graphic card, RAM, SSD dekat belah kiri dan PSU dekat belah kanan. PSU, SSD SATA, lepas tu hard disk kita boleh letak dekat kompartmen belah kanan. Side panel belah kanan dia jenis fully mesh, top panel pun jenis fully mesh, and belakang dia pun anda boleh nampak memang jejaring habis lah. Dekat sini ada dua benda yang saya nak highlight ataupun saya nak anda ambil perhatian. Yang pertama, kalau anda perasan dekat belakang casing ni, dia tak ada tempat untuk kita mount mana-mana kipas. Tak kisahlah yang bersaiz 120mm ke 140mm ataupun maybe 80mm. Memang dia sekadar jejaring sahaja. Dan yang kedua, dia punya PCIe expansion slot tu jenis kalau kita cabut, kita dah tak boleh nak pasang dah. So benda ni maybe akan jadi masalah kalau kita nak jual balik casing ni. Alright, input output connection casing ni memang tersusun cantik. Dekat belah atas kanan ada power button, ada dua USB-A 3.0, kemudian ada microphone, headphone jack dan juga reset button. In terms of accessory, bagi saya kurang sikit yang ni. Techwear just bagi kepada kita rubber grommet. Magnetic filter tak ada, kipas memang tak ada juga.
Tapi tempat mount kipas, yang ni boleh kata superb lah, walaupun dekat belakang tu tak ada kan. Kita boleh mount kipas 2 biji 120mm dekat bahagian bawah, bahagian tepi, bahagian hadapan kalau anda pilih yang version mesh. Kalau tempered glass, bahagian hadapan tu anda tak boleh nak mount kipas dah. Dan 2 bahagian atas bahagian atas dan juga bahagian side tu kita boleh letak radiator yang bersaiz 240mm. Saya pasang dekat atas dan macam anda boleh nampak, bila kita pasang radiator dekat bahagian atas tu, dalaman casing ni dia nampak sempit. Nampak clearance dia tu memang kecil gila, but still okay untuk airflow, untuk thermal performance tak ganggu sangat lah. Sebut tentang clearance, sini bagi saya demerit lah ataupun kekurangan untuk TechWare VXM ni. Dia punya clearance tinggi, CPU cooler tak ada masalah, 140mm, cun, cantik. Lepas tu clearance untuk panjang graphic card pun okey, 320mm, mantap. But bila saya sumbat Zotac GeForce RTX 3060 Ti AMP Edition, tak boleh masuk. Dia sangkut dekat frame casing macam yang saya sedang tunjuk kepada anda ni. Saya tak nafikan yang Zotac GeForce RTX 3060 Ti AMP adalah satu graphic card yang lebar, but so far saya pasang graphic card ni dekat kebanyakan casing, saya tak pernah hadap masalah macam ni lah. Biasanya muat je, yang ni memang rare lah. That's why saya tukar graphic card, saya pilih iGame GeForce RTX 3060 Ultrawide OC Edition. So, kalau anda berminat untuk beli TechWare VXM ni, anda kena check dulu lebar graphic card anda tu macam mana. Panjang tak ada masalah sebab clearance untuk graphic card 320mm. Kebanyakan graphic card yang ada atas muka bumi ni, kecuali anda beli 3080 Ti yang ekstrim, yang besar gedabar tu, memang tak boleh masuk. Tapi macam iGame GeForce RTX 3060 Ultrawide OC Edition ni, dia dah besar tapi still muat lah. Anda sebelum beli casing ni, anda kena check dulu grafik card anda tu lebar dia macam mana. Kalau lebar dia 130mm tak ada masalah, boleh sumbat cun. Tapi kalau lebar dia macam Zotac GeForce RTX 3060 Ti AMP Edition 150mm, baik tukar niat beli casing lain guys. Alright, last kali tentang cable management dan proses pemasangan. Position cable root dia bagi saya on point, dan dia dah bagi kepada kita rubber grommet macam saya bagi tahu tadi. So cable management dia bagi saya okey. Cuma kalau anda jenis OCD, anda nak susun satu persatu kabel, bagi saya agak mustahil disebabkan casing ni dia padat sangat. Anda kena jadi macam saya, just sumbat-sumbat masuk macam ni, tutup dengan dia punya tempat letak hard disk dan juga SSD. Untuk casing ni kita boleh letak 2 SSD SATA 2.5 inci dan juga satu hard disk 3.5 inci. Sambung tentang kabel management tadi, space antara power supply dengan lubang di bahagian tulang dia, bahagian tengah tu sangat-sangat sempit. Memang sendat gila. Dia cukup makan je. So untuk buat kabel management kan, kita kena masukkan dulu kabel power supply ke dalam lubang tulang tu, kemudian baru kita screw power supply. Kita tak boleh nak screw dulu dan masukkan lubang, tak boleh. Dia punya step tu terbalik sikit, baru kita dapat buat kabel management dengan baik. Overall, untuk TechWare VXM ni bagi saya dengan harga yang dia offer kepada kita RM209 Malaysia, this is a very good case lah. Saya suka dengan dia punya design, dia punya outlook. Memang lawa. Lepas tu dia punya build quality. Walaupun casing ni harga dia dalam RM209 sahaja, build quality yang dia offer kepada kita so far, kalau anda letak semua casing yang ada yang harga dia RM250 Malaysia ke bawah dekat atas meja saya ni, saya agak yakin yang TechWare VXM ni berada di tangga pertama, kedua ataupun ketiga. Memang mantap gila. Finishing dia pun cantik. Yang buat saya macam tak best sikit ialah dia punya PCIe expansion slot yang
kena patahkan tu, kemudian dia tak datang dengan sebarang fan. Kalau anda beli Lian Li 011 Air Mini dia dah datang 2 fan dekat bahagian hadapan Itu yang saya rasa lebih dia sikit, but of course build quality untuk Lian Li 011 Air Mini pun lagi strong lah compare dengan Techwear VXM ni. Cuma tu anda kena berpijak pada bumi nyata, yang tu harga dia RM459 Malaysia, manakala VXM ni harga dia RM209 Malaysia. Kalau anda berminat untuk beli, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.